Tahu tak cara berjalan melambangkan keyakinan? Tengok orang macam ni. Tengok orang macam ni. Yang mana yakin? Tentu yakin akan berjaya. Kita kupas topik ini dalam Cermin Hati bersama Prof. Muhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam rancangan Cermin Hati bersama Prof. Muhaya. Baik, saya nak mulakan dengan kata-kata ini. Percaya tak bahawa resepi kejayaan kepada semua perkara ialah keyakinan diri. Dan kalau kita lihat masalah di luar sana, selalunya sebab kurangnya keyakinan diri. Jadi topik hari ini sangat-sangat saya suka kerana bersama saya seorang tetamu yang saya pun memang suka tengok beliau di kaca TV. Seorang anak muda yang kacak, yang baik, ya, menjadi salah seorang yang sedang meningkat naik namanya. Betul? Ya. Tak cukup lagi up lagi sikit. Up lagi, kasi up memang. Orang baru nak up, kena up. Kena up lagi. Seorang lepasan UiTM, ya? Ya, Alhamdulillah. Dan mula kerjaya dengan sebagai lawak solo. Alhamdulillah. Fikri tahu tak, orang paling yakin ialah orang yang pandai buat lawak seorang-seorang. Bukan senang Fikri, pasal orang tak gelak kan susah. So mungkin Fikri nak kenalkan tajuk kita Fikri ini apa tahu? Empowering atau memperkasakan. Tak tahulah saya nak perkasakan Fikri ke, Fikri nak perkasakan saya ke, kan? Kita tengok macam mana. Boleh. Okey, Fikri mungkin boleh cerita macam mana Fikri mula mencipta nama ni? Saya sebenarnya dari dulu dah famous. Cuma tak terserlah, ya? Dah famous dah. Okey. Macam mana tadi soalannya? Macam mana, how do you get to this stage? Saya minat tu ke arah lawak. So saya ambil peluang untuk menyertai satu program lawak dekat Astro. Lawak solo. So pada mulanya agak orang cakap takutlah. Betul. Sebab kita tak pernah perform dan nak develop keyakinan tu bukan senang kan. Betul. So tapi motivasi lain saya gunakan sebagai menggantikan saya punya keyakinan diri itu untuk saya naik ke atas pentas tu. Okey. So motivasi apa tu? Motivasi tu family. Untuk membina keluarga? Ya. Okey. So kuat tu kan? Tanpa motivasi tu saya rasa memang tak ada apa yang boleh menggantikan keyakinan diri tu. Fikri tahu dari segi psikologinya, manusia ni akan melakukan sesuatu dengan desire yang kuat. Dan tapi kenapa Fikri berani pergi tanpa macam tak ada coaching, tak ada apa, pergi redah je kan? Sebab saya yakin Fikri ada keyakinan. Ya. Betul? Ya. So are you a confident person? Now I'm confident. Yeah. Okey, so mungkin cerita sikit macam mana Fikri bila naik atas pentas tu kan, macam mana nak yakin diri? Apa kata-kata monolog yang Fikri cakap pada diri sendiri? Saya ada dua fasa saya. First bila saya masuk lawak solo, yang lain tu pengalaman. So untuk naik ke atas stage untuk membuat persembahan tu saya macam ada orang nak gelak ke tak? So saya diri saya, kalau saya tak buat sekarang, saya takkan buat sampai bila-bila. Kalau saya tak buat, saya tak berjaya. Saya tak buat, mak saya tak makan. Itu yang saya buat. So bila saya dah masuk industri berlakon. So depan saya tu ada star-star, Ukasha Sendros, Fatah Amin apa semua. First day Jahanam. Jahanam, bro. Siapa kata Jahanam? Lingkup orang saya. cakap ke Fikri cakap? Itu kita nak cakap ni. Kita suka cakap yang negatif pada diri kita. Betul. Lepas tu second day tu saya punya mindset, kalau saya tak perbetulkan saya punya mindset, saya rasa esok peningkup. So saya pergi esok, saya rasa semua tak power. Saya cakap kat di sini, walau dia power kan. Ubah cara melihat. Ubah cara lah, supaya saya ada keyakinan esok. Betul. Alhamdulillah, lingkup juga second day. Okey. Pengarah ke Fikri cakap? Saya rasa lah. Tapi Alhamdulillah proses tu hari ke hari makin ada keyakinan, makin baik. Tapi nak tanya, masa dekat set tu kan, pengarah dan pelakon lain tu, adakah dia orang sangat membina, memperkasakan Fikri atau menjatuhkan Fikri? Biasa, neutral biasa. Neutral. Tak ada encouraging ada lah. yang ada encourage, ada yang biasa. Mungkin dia sibuk dengan kerja dia. Iyalah. Okey. Tapi tak bagi ada orang saya, marah lah. tak ada orang marah. Ada lah orang marah. Tapi saya tak sebut dah siapa tu. Meluruf M. Jangan bukan saya Okey. Oh, kebetulan sama. Kan tengok ni M ni. Bukan. Bukan okey. Ya. Masa Fikri berlakon tu, Fikri jaga tak hubungan dengan orang lain? Are you friendly? Are you kind? Are you Saya friendly, cuma kadang-kadang tu pemalu sikit. Malu sikit lah. Pemalu orangnya saya ni. Ya. Sebenarnya Fikri, manusia ada berjenis. Introvert, extrovert. Boleh huraikan bahasa Melayu. Saya faham, mungkin yang kat rumah tak faham. Okey. So introvert ni orang yang dia suka bersendiri, dan dia lebih efektif kalau kerja seorang-seorang. Introvert. Introvert. Dan tak semestinya tak bagus ya. Ada orang extrovert,
dia boleh dengar orang, dan dia kalau tak ada orang tak ada tenaga. Dia bagus kita ada introvert dan extrovert. Okay. So sebab dalam kita nak memperkasakan diri kita, nak menginspirasi diri kita, mesti tahu cara hidup dengan diri sendiri. Peristiwa negatif ke peristiwa positif yang berlaku banyak dalam hidup? Negatif. Negatif. So negatif tu saya kalau orang cakap saya tak boleh buat, saya rasa saya nak buat. Saya geram. Kalau benda tu memang saya tak boleh buat, saya tahulah saya tak boleh buat. Orang cakap saya tak boleh buat pun samalah kan. Betul. Kalau saya percaya saya boleh buat. Tapi orang cakap saya tak boleh buat, lagi 10 kali ganda saya nak buat. Pantang terima cabaran lah. Nak tahu masa Fikri umur 0 hingga 7 tahun, Fikri dapat banyak kasih sayang ke banyak yang susah? Ataupun banyak pujian ke banyak kritikan? 0, 7 saya rasa biasa. Mungkin biasa. Saya sebagai kanak-kanak saya tak merasa untuk naluri itu kan. Tapi 7 ke 14 tu saya rasa adalah kekurangan tu kan. Kekurangan. Antara 7 hingga 14 tahun, masa tu kita akan lihat apa berlaku sekeliling kita. Kita ada role model. Siapa yang menjadi ikutan Fikri masa tu? Siapa? Pakcik saya lah banyak. Pakcik Fikri. Masa tu dia buat macam mana? Apa yang bahagian dia yang Fikri rasa empowering tu? So, kebanyakan dia berniaga. So, leadership kat dia berniaga tu yang saya follow. Leadership. So, dia macam berniaga apa pun dia akan gamble dia akan buat je. Dia yakin lah. Risiko. Ambil risiko. Ya. Apa nak cakap nasihat pada diri Fikri umur 15 tahun tu? Saya sampaikan Fikri, kalau boleh duit nak beli warna bulat tu simpan, main kutu, insya-Allah 5 tahun tu dah boleh beli kutu besar kan. Pasal merempit tu nak cakap macam mana? Pasal merempit saya nak galakkan Fikri. Dia mungkin saya bagus macam tu. Saya baik, cuma nak merempit je, nak ada label tu mak rempit. Saya nak buktikan dekat orang saya pun mak rempit. So mana Fikri suka dengan apa Fikri buat masa tu? Saya suka, saya enjoy, tak masalah sebab saya tak ada teruk sangat kan. Saya baik. Saya budak baik. Ayah yang cakap, memang tak tinggal ya. Ya. Cuma saya nak macam semayang bagus nak? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang sampai sekarang. Alhamdulillah. Dengar tu. Patut muka bersih. Alhamdulillah. InsyaAllah dapat jodoh baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Kan, dah ada orang ke? Belum. Ada anak lagi? Ada. Tak ada dah. Aku tak boleh. Macam terlepas cakap tadi. So, maknanya dalam kehidupan Fikri ni, maknanya ada tak apa-apa yang Fikri nak ubah masa lalu? Ke tak ada? Saya kalau nak ubah tu, waktu saya muda tu saya rasa saya nak ada matlamat yang jelas dalam hidup. Cita-cita sebab saya rasa dulu saya tak ada cita-cita yang jelas. So saya tak kejar cita-cita saya kan. Tanya apa? Matlamat apa? Nak IPSR 5A. Bagi saya tu tak cukup kan. Untuk long term punya matlamat apa benda. Masya-Allah Fikri sudah cakap satu benda yang sangat penting yang saya rasa ibu bapa yang menonton ni memang tersedar. Sebab kadang-kadang jarang remaja ada skrip kehidupan. Sebab tu saya fikir nak kuatkan remaja, saya buat skrip kehidupan. Kita akan cerita sebentar lagi. Fikri tahu tak? Kita ada 2 minda. Kiri kanan? Otak. Itu otak. Otak lain, minda lain. Di rumah ada nampak ke belum lagi? Saya nampak bayang je. Bayang aja. Tak tahu. Saya ragu-ragu. Tu bibik ke apa? Alhamdulillah, Fikri, ramai kat luar sana tu nak tahu apakah skrip kehidupan Fikri. Belum ada skrip tu kan? Belum. Okey, sebenarnya para penonton sekalian siapa yang di rumah tu, apa kata siapa yang ada anak remaja, kalau anak tu macam Fikri kata, you wish you had known what your matlamat kan? Kita cuba buat skrip kehidupan bersama anak kita. Kita cuba bayangkan, buat bayangan masa depan dia. Fikri tahu tak? Kita ada 2 minda. Kiri kanan? Otak. Itu otak. Otak lain, minda lain. Okey, Fikri tahu minda tu kat mana? Kita tak ada orang boleh bayangkan apa minda. Tapi saya nak demonstrasi pada Fikri 2 jenis minda. Okey. Ikut saya cakap. Okey. Cuba bayangkan muka pakcik kita. Pakcik Hang. Okey. Cuba dengar suara nenek. Boleh dengar suara nenek? Can you hear nenek punya suara? Okey. Cuba bau durian. Okey, cuba rasa ada jeruk kedondong masam dalam mulut hang. Saya tak pernah rasa jeruk tu. Jeruk kelubi? Okey, rasa macam mana? Okey. Perasan tak? Okey, buka mata. Okey, sekarang dalam short time macam mana Fikri boleh bayang muka uncle, boleh dengar suara nenek? Kan cepat kan? Itulah minda bawah sedar kita. Bawah sedar. Itu yang menentukan 95% hidup kita, dan dia punya processing kalau ikut byte, million byte per second. Yang bawah sedar tu? Ya, itu powerful. So yang saya nak kenal para penonton dan kita semua di sana.
Banyak orang, dia nak berubah, tak boleh berubah. Dia tak boleh perkasakan diri dia pasal dia perkasakan akal. Dia pergi belajar UPSR 5A, 8A. Tapi banyak ibu-ibu, anak dia terror belajar universiti tinggi, CGPA 4. Tapi bila buat kerja tak berjaya. Sebab bawah sedar. Ya, 95%. Itu yang Anthony Robbins kata, awaken the giant within. Giant itulah minda bawah sedar. Apa tadi? Anthony Robbins, speaker yang besar, dia kata, awaken the giant within. Giant itulah minda bawah sedar. Okey, sekarang katakanlah Fikri ada basikal. Okey, belajar basikal umur berapa? Naik basikal? Belajar umur 5 tahun. 5 tahun. Sekarang boleh naik basikal? Boleh. Okey. Belajar basikal dengan badan 5 tahun. Sekarang dah 25 tahun. Kenapa boleh bawa basikal lagi? Sebab belajar 5 tahun. No, sebab that one in your subconscious mind. Skill to subconscious mind. Maknanya kita punya kekuatan Allah beri sangat besar, Fikri. So imagination kita sangat kuat. Okay? So imagination kita, psikologi mempengaruhi fisiologi. Psikologi itu cara fikir kita, fisiologi itu tubuh badan kita. Macam mana kita boleh stimulasikan kelenjar ilio kita? Dengan imagination. Ini yang memperkasakan, yang kita dah empowerkan orang supaya daripada kita duk fokus fikir yang negatif, rasa sakit hati negatif. Dan Fikri tahu tak, subconscious mind tu terletaknya emosi kita. Kalau emosi kita negatif, tindakan kita negatif. Hasil? Negatif. So Fikri buat dengan saya, sama. Fikir baik. Fikir baik. Rasa baik. Rasa baik. Buat baik. Buat baik. Dapat baik. Dapat baik. Fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik? Buang. Boleh buang. Tapi nak beritahu kehidupan ni, kalau dapat tak baik, bererti dah beri tak baik. Kena betul kat sini balik lah. Pandai hang ni. Jangan puji saya. Tapi kita tahu, kalau kita kat sini nak betul, buca daripada hati. Tu yang nak cermin hati tu. Faham dah. Faham dah. Sebab apa saya datang hari ni? Faham. Ada tak sesuatu yang Fikri nak buat sekarang? Nak kahwin ke? Nak dapat anak ke? Nak beli rumah. Wonderful. Okay, close your eyes. Okay, teknik yang saya nak buat bersama Fikri ni ada panggil visualization, di mana we know the imaginasi. Kalau ikut Albert Einstein, dikatakan imagination is a preview of life's coming attraction. Attraction ni apa yang nak datang kat kita. Okay. Now, you're going to go alpha wave dan kita nak bayangkan rumah yang Fikri nak. Okay, tarik nafas. Tahan 7 saat. Keluar. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Para penonton yang menonton boleh buat sama dengan saya. Keluar. Bayangkan lokasinya daripada atas macam dekat drone. Pelan-pelan turun drone tu sampai ke rumah tu. Turun, bayangkan kita nampak rumah tu dari depan, dari jauh. Wow. I can feel how good your house is. Okey, teruskan bayangkan betapa cantik rumah tu, betapa besarnya gate-nya. Dengarkan semua suara keluarga datang, sangat bersyukur, sangat bergembira. Bayangkan makanan makan sedap, bayangkan bunyi yang indah, semua yang best saja. Bayangkan, teruskan penuh emosi, nampak so colourful, feel so good, bersyukur. Syukur pada Allah. Betul lah, Allah tu sangat-sangat kasih pada kita. Apa kita doa dah bayangkan, Allah izinkan. Niatkan segala kita dapat untuk kebaikan ummah, kebaikan keluarga kita. InsyaAllah. Pelan-pelan kita akan buka mata. 5, tenang. 2, nafas. 4, sangat bersyukur. 3, rasa sangat energetik. 2, rasa sangat yakin. 1, rasa sangat bersyukur. Buka mata. Macam mana rumah tadi? Best tak? Best. Best, bro. Masya Allah. Macam mana rumah tu besar? Warna apa rumah tu? Rumah saya tadi? Grey, putih. Perabotnya color kayu. Kayu, okey. Ada swimming pool? Swimming pool belakang. Okey. Kereta? Banyak berapa buah? Jadi 3. Wow. Bunga tu dia macam dekat dinding. Cantik. Bunga apa tu? Tak tahu. Warna kuning merah. Masya Allah. Tapi suri rumah ada nampak ke belum lagi? Saya nampak bayang je. Bayang aja. Tak tahu. Saya ragu-ragu tu bibik ke apa? InsyaAllah. Okey, syukur. So, para penonton sekalian, subhanallah, sangka apa yang kita lakukan tadi ialah sebenarnya kita membayangkan sebenarnya doa dengan kesyukuran, yakin jika Allah izinkan kita dapat bayangan,
Allah mengizinkan kita mencapai itu. Sangka baik pada Allah dan sangka baik pada suasana. Dan jadi hamba yang taat, Fikri, jaga Allah, jaga solat, seluruh kehidupan akan dijaga. Masya Allah. Okey penonton, kita bersama lagi dengan Fikri Ibrahim dalam segmen yang sangat menarik bersama Cermin Hati bersama Prof Muhaya. Jadi contoh. Menjadi contoh. Saya ingin mempengaruhi orang ke jalan kebaikan. Bukan dipengaruhi oleh kejahatan. Bantu saya. Ya Allah. Alhamdulillah, kita dah sampai bahagian yang sangat-sangat ditunggu iaitu Cermin Hati bersama Prof Muhaya, di mana kita akan jemput Fikri Ibrahim untuk masuk ke dalam bilik celik hati. Fikri. Masya Allah, Fikri ini satu benda yang Fikri tak pernah buat. First time. Yeah. So, ini satu teknik di mana saya nak Fikri masuk ke dalam dan lepas tu Fikri dengar saja arahan saya. Okey? Silakan. Sila. Yes, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Okay, just calm yourself down. Okay, Fikri ingat tadi saya suruh bernafas 4, 7, 8 kan, remember? Tarik nafas 4, tahan 7 saat dan out 8 saat. Okay, kita akan masuk dalam alpha wave di mana kita akan tenang, bahagia insyaAllah. Okay, kita akan bercakap pada diri kita. Okay, sekarang saya nak tarik nafas dulu, buka mata, tak boleh cermin. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Keluar. Tenang. Okey, sekarang saya nak Fikri tengok dalam cermin. Tengok dalam mata Fikri. Right deep into your eyes. Cuba tengok tilik diri Fikri. Apa perasaan Fikri bertengok dalam diri Fikri? Sedih ke? Biasa ke? Bahagia ke? Tenang ke? Macam mana? Tenang campur gembira. Gembira. Ada tak rasa macam kesedihan sedikit ke? Penyesalan ke? Tak ada? Atau ada? Rasa sedih sikit tak? Sekarang saya lebih tenang daripada tadi. Okey, alhamdulillah. Good. Okey, now Fikri akan sebut apa yang saya sebut dan bayangkan Fikri sedang bercakap pada diri Fikri yang kat dalam tu, dalam cermin tu. Fikri, saya sayang awak. Fikri, saya sayang awak. Okay. Rasa senang ke payah? Ke better? Better. Good. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalau selama ni saya lakukan sesuatu yang menyusahkan awak. Secara sengaja atau tak sengaja. Secara sengaja ataupun tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tarik nafas. Sekarang senyum. Apa Fikri rasa? Best? Selega. Masya Allah, syukur. Okay, now. Tadi kita dah heal ourselves, thank ourselves, maafkan diri kita. Now you're in a very good state. Sekarang kita akan masukkan program benda-benda yang baik dalam minda bawah sedar Fikri. Sekarang cakap pada diri Fikri. Fikri, jom jadi baik. Fikri, jom jadi baik. Jom jadi penyayang. Jom jadi penyayang. Jom jadi pemurah. Jom jadi pemurah. Jom yakin pada Allah. Jom yakin pada Jom yakin pada diri sendiri. Jom yakin pada Semua diri kita sendiri. boleh buat. Semua kita boleh buat. Kalau Allah bantu. Kalau Allah bantu. Niat untuk kebaikan orang. Niat untuk kebaikan orang. Jom maafkan semua orang. Jom maafkan semua. Kita kesian pada orang negatif. Kita kesian ke orang yang negatif. Kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Kita doakan dia. Kita doakan dia. Kita sayang semua orang positif. Kita sayang semua orang kita positif. Ikut contoh dia. Kita ikut contoh kita dia. Jadikan khalifah kod kita ini. Khalifah kod kekuatan kita ini. Kekuatan kita ini. Untuk berimpak kepada ummah. Untuk berimpak kepada ummah. Jom seru orang pada kebaikan. Jom seru orang kepada Jom jadi hamba yang taat. Jom jadi hamba yang taat. Sempurnakan ibadah kita. Sempurnakan ibadah kita. Lembutkan akhlak kita. Lembutkan akhlak kita. Jom kita maafkan. Jom kita maafkan diri kita. Diri kita. Semua orang. Semua orang. Sayang diri kita. Sayang diri kita. Sayang semua orang. Sayang semua orang.
Hargai diri kita. Hargai diri kita. Hargai semua orang. Hargai semua. Lepas ni, apa berlaku? Semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Tak ada benda yang tak baik. Tak ada benda yang tak baik. Semua dari Allah adalah baik. Semua dari Allah adalah yang terbaik. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Allah Maha penyayang. Allah Maha penyayang. Allah Maha pemurah. Allah Maha pemurah. Segala kita hendak, Allah dah beri. Allah dah bagi. Dalam roh dan jiwa kita. Dalam roh dan jiwa kita. Cuma diri kita. Yang sekarang kadang-kadang terbelenggu oleh kesombongan, keegoan, kedegilan, kemarahan, kedengkian. Saya nak hidup daripada dalam keluar. Saya ingin menjadi contoh. Saya ingin mempengaruhi orang ke jalan kebaikan. Bukan dipengaruhi oleh kejahatan. Bantu saya. Ya Allah. Wow. Can you see a different Fikri? Masya Allah. Saya nampak muka Fikri macam budak muda. Like you are 5 year old. You feel it? Can you feel that you're woken up the inner child in you? The good person in you? You found yourself now? Ada lampu baru. Lampu baru. You feel you are different now. Nothing kita akan terkesan sesiapa pun sekarang. Yakin, ingat ada apa? Allah. Yes, jaga hubungan dengan manusia. Lupakan yang belakang. Optimistik masa depan, sangka baik pada Allah, sangka baik pada orang, sangka baik pada suasana. Masya Allah. Fikri, terima kasih. Terima kasih, Prof. Atas perkongsian dan Fikri rela saya deep ke dalam jiwa Fikri dengan niat saya supaya Fikri sebagai seorang yang banyak follower, sebagai seorang anak yang baik, cucu yang baik, insya-Allah. Jadi saya doakan Fikri menjadi hamba Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah, dapat jodoh yang baik, jadi suami mithali, ayah mithali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat, dan segala kebaikan dan bakat ada Fikri ini menyuruh orang kepada Allah dan menyuruh orang kepada kekal positif dan saling sayang menyayangi antara kita, sayang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Fikri, apa rasa lepas sesi tadi? Lepas sesi itu tadi, saya rasa tenang walaupun ada sedikit kesayuan, tapi di sebalik kesayuan tu timbul pembaharuan saya rasa pada diri saya sendiri. Rasa diri baru? Ya, rasa fresh. Fresh kan? Muka Fikri pun nampak lagi fresh. Dan kalau sebelum handsome, lebih handsome. Lebih handsome, betul. Lepas ni insya-Allah rezeki lebih melimpah ruah. InsyaAllah, amin. Lebih ketenangan, kebahagiaan. Amin, insya-Allah. Kita memperkasakan diri kita sebenar yang selama ni kita simpan, kita fokus pada akal yang kat luar saja. So, subconscious mind. Sebab itu Fikri lepas ni akan hidup daripada dalam membawa keluar. Mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Buang yang keruam yang jernih. Jernih, tepat yang lah tu kan. So, jaga apa tadi? Jaga solat. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga baik dengan manusia. Lupakan masa lampau. Optimistik masa depan. Sangka baik pada Allah, sangka baik pada manusia dan suasana. So, penonton sekalian, nampak tak macam mana sebenarnya kita potensi sangat tinggi, potensi kita. Kita boleh buat apa saja kalau kita niat kerana Allah dan yakin Allah bersama kita. Percaya kepada diri. Ya. So, keyakinan itu ialah kekuatan. Ya. Betul? First thing first. Betul. Keimanan itu ketakwaan. Okey. So, nak sebut, mulakan ketakwaan, hentikan kedegilan. Kedegilan, maafkan saya. Kedegilan. Kecaman, orang Jepang, orang kecam kita tapi kita alright saja. Alright, okey. InsyaAllah temui saya lagi dalam rancangan Cermin Hati bersama Prof. Muhaya. Assalamualaikum. Contoh yang baik. Jom niat jadi contoh yang baik. Jom gunakan segala nikmat Allah beri. Jom gunakan segala nikmat yang Allah beri. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jom jadi orang yang fikir bagaimana nak perbaiki diri. Nak perbaiki diri.